Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi pada hari ini. Okey, hari ini cikgu akan ajar kamu berkenaan dengan subtopik 1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi, pecahan 1.2.3 Etika dalam Reka Bentuk dan 1.2.4 Kerjaya dalam Reka Bentuk dan Teknologi. Etika dalam reka bentuk. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika bermaksud nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaannya tidak membahayakan dirinya dan pengguna. Okey. Etika yang harus dipatuhi dalam reka bentuk adalah satu, keaslian. Okey. Maksudnya produk yang dihasilkan bukan ditiru atau dipalagiat daripada hasil ciptaan orang lain. Maksudnya produk yang dihasilkan mestilah produk yang tercetus daripada idea pereka bentuk itu sendiri. Okay, yang kedua ialah jujur. Okey, pereka bentuk perlu meletakkan harga produk selaras dengan jumlah modal yang dikeluarkan dan setanding dengan kualiti produk tersebut. Maksudnya, jika seseorang pereka bentuk ingin menjual hasil rekaan beliau ataupun mereka perlulah meletakkan jumlah harga jualan mestilah bersesuaian dengan jumlah kos modal yang telah dikeluarkan dan mestilah setanding dengan kualiti. Maksudnya, harga yang hendak dikenakan mestilah bersesuaian dengan mutu produk tersebut. Jangan nanti harganya mahal tetapi produk yang dihasilkan yang telah dijual kepada pengguna cepat rosak. Okey. Etika dalam reka bentuk yang ketiga ialah bermanfaat. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan bermanfaat. Okey, produk yang direka mestilah yang berguna kepada ramai orang. Okey, sebagai contoh, sekarang ini telah ramai penggunaan air fryer dalam masakan. Okey. Alat ini sebenarnya dia boleh mengurangkan kandungan minyak dalam makanan. Jadi dia amat baik untuk kesihatan. Okey, yang keempat ialah mesra alam sekitar. Okey, maksudnya pereka bentuk perlulah menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Contohnya penggunaan penyedut minuman daripada kertas. Okey. Jadi dia amat baik dan amat selamat untuk digunakan berbanding dengan penggunaan penyedut minuman yang menggunakan plastik. Okey, sebab dia tidak membahayakan ekosistem. Okey. Yang kelima ialah selamat digunakan. Maksudnya pereka bentuk perlulah menghasilkan produk yang selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Sebagai contoh, penggunaan topi keledar. Seterusnya kita masuk kepada subtopik 1.2.4 iaitu kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, terdapat banyak sekali kerjaya yang boleh diceburi oleh pereka bentuk dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okay, antaranya kita lihat yang pertama ialah arkitek. Okay, kita lihat arkitek. Kerjaya sebagai arkitek. Bidang tugasnya ialah merancang bentuk dan plan pembangunan. Okay, sebagai contoh, jika seseorang ingin membina rumah, mereka akan memerlukan khidmat arkitek untuk mereka bentuk rumah. Yang kedua ialah pereka bentuk automotif. Okey, bidang tugas pereka bentuk automotif ini ialah mereka akan membentuk badan kenderaan dan juga mereka bentuk ruang dalam badan kenderaan untuk keselesaan memandu. Okey. Kerjaya yang ketiga ialah pereka bentuk kejuruteraan. Okey, pereka bentuk kejuruteraan. Mereka bertanggungjawab untuk membentuk litar elektrik, mesin, bangunan dan juga jentera. Okey, kerjaya yang seterusnya ialah pereka bentuk grafik. Okey. Tugas pereka bentuk grafik ini ialah mereka bentuk lukisan, logo dan iklan.
Okey, sebagai contoh, khidmat pereka bentuk grafik ini biasanya diperlukan oleh syarikat-syarikat korporat, sebagai contoh Petronas. Okey, logo ini direka oleh pereka bentuk grafik. Dan setiap kerjaya ini mestilah mendapat upah ataupun gaji. Okey. Yang seterusnya ialah kerjaya dalam bidang pereka bentuk fashion. Okey, di mana mereka ini akan mereka bentuk fashion, manusia, haiwan ataupun sebagai hiasan. Okey. Kan sekarang kita lihat selain daripada fashion-fashion yang dihasilkan untuk dipakai oleh manusia, tapi juga telah muncul pakaian-pakaian yang telah dipakaikan kepada haiwan seperti kucing. Okey. Yang seterusnya ialah pereka bentuk permainan. Okey. Kerjaya sebagai pereka bentuk permainan ini, mereka akan mereka bentuk alat, muka dan perisian komputer. Okey, ini sebagai contoh permainan yang telah direka bentuk oleh pereka bentuk. Okay, seterusnya, pereka bentuk persembahan makanan. Okay. Tugas pereka bentuk persembahan makanan ini ialah mereka bentuk persembahan kek dan roti. Okey, sekarang ini pelbagai bentuk kek, roti, pastry ataupun makanan-makanan lain yang pelbagai jenis hiasan yang telah dihasilkan. Dan benda-benda hiasan ini semua telah dihasilkan oleh pereka bentuk persembahan makanan. Okey. Seterusnya ialah kerjaya sebagai pereka bentuk industri. Okey, mereka ini bertanggungjawab untuk mereka bentuk peralatan dan sistem. Okey, sebagai contoh, mesin pengadun kek. Okey. Sekarang ini telah terdapat banyak di dalam pasaran mesin-mesin pengadun kek sebagai contohnya lah. Pelbagai bentuk, pelbagai warna dan pelbagai fungsi. Okey. Dan sudah semestinya ia akan menyenangkan pengguna. Okey, seterusnya ialah pereka bentuk pengajaran. Okey, ini biasanya yang digunakan oleh cikgu-cikgu lah. Mereka bentuk langkah pengajaran. Sebagai contoh, alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ataupun pensyarah. Okey. Seterusnya, pereka bentuk hiasan dalaman. Okey, ia sebagai satu kerjaya yang amat lumayan pendapatannya. Okey, biasanya tugas pereka bentuk hiasan dalaman ini, mereka bertugas untuk mereka bentuk hiasan dalam bangunan dan juga bilik. Okey, biasanya kalau dalam bangunan misalnya rumah, biasanya orang-orang yang lebih berkemampuan, mereka akan mengupah pereka bentuk hiasan dalaman untuk menghias ruang kediaman rumah mereka. Dan termasuk juga bilik-bilik pejabat. Okey. Bilik-bilik pejabat sama ada pejabat kerajaan ataupun pejabat swasta. Okey, kerjaya yang seterusnya ialah seni bina landscape. Okey, seni bina landscape ini tugas mereka ialah untuk mereka bentuk hiasan taman. Okey, kita lihat di taman-taman susun atur pokok-pokok hiasan sebenarnya telah direka bentuk oleh pereka seni bina landscape. Okey. Yang seterusnya ialah pereka bentuk lampu. Okey. Tugas pereka bentuk lampu ini ialah mereka bentuk lampu dan cara pemasangan. Okey. Seterusnya pereka bentuk produk, iaitu mereka akan mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam. Sebagai contoh, gunting. Okey. Kita tengok benda gunting tu adalah satu benda yang simple, tapi sebenarnya dia terhasil daripada pereka bentuk produk. Okey. Dan yang akhir sekali ialah pereka bentuk perkhidmatan. Okey. Mereka menyediakan perkhidmatan yang boleh diberi kepada orang ramai. Contohnya, perkhidmatan penghantaran barang. Sebagai contoh, yang famous sekarang ini ialah JNT. Baiklah, seperti biasa, selepas selesai kelas kita hari ini, tugasan yang kamu perlu lakukan ialah satu, selepas habis menonton video ini,
jawab soalan kuis dalam link yang diberikan di bawah. Selepas itu, turn in ke dalam Google Classroom ataupun snap markah yang diperolehi dan hantar ke dalam grup Telegram ataupun Google Classroom kelas masing-masing. Okey, selain daripada itu, kamu juga perlu menyalin nota yang akan cikgu sertakan dalam grup nanti. Okey.